Bulan ni penuh dengan keberkatan. Kerana 10 hari yang pertama dipenuhi dengan kerahmatan daripada Allah. 10 hari kedua penuh dengan pengampunan daripada Allah, maghfirah. Dan 10 yang terakhir adalah pembebasan daripada api neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah poso kan. Ayah waktu kalau nyawa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru bunyi wala buku kan. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada tuan pengurusi acara yang berusaha Cik Muhammad Alwi bin Mustafa, Ketua Penolong Setiausaha bahagian pengurusan sumber manusia, yang berusaha sahabat saya Cik Zuraimi bin Ayub, pengurus cawangan Bank Islam Putrajaya. Segala bondo tak boleh selesai dengan Bank Islam, saya telefon dia lah. Dia banyaknya saya akan masalah. Tuan-tuan pakai Bank Islam terbaik. Ya, betul juga ni. Letakkan chip tu dekat kita punya SIM card kan, kita nak transfer online senang, tak ada internet pun boleh. Ya, ni cakap betul ni. Apa produk perbankan Islam yang saya tak ambil dengan bank Islam ni? Semua ambil. Yang best tu, sahabat-sahabat kita yang bangsa Cina, India pun ramai. Ya. Saya banyak kali dah cakap ni, tapi tak pernah lah dilantik sebagai duta, saja cerita. Kemudian seterusnya para pegawai kementerian, jabatan dan agensi, pegawai bank Islam, serta tuan-tuan dan puan-puan warga KPW KM yang dihormati sekalian. Kementerian Pembangunan Wanita dan Keluarga dan Masyarakat. Alhamdulillah. Tuan-tuan dah tak ramai lah. Tuannya kan. Saya jawab kan. Itulah krisis kita hari ini kan. Lelaki makin tak ramai. Yang tak ramai tu pula sibuk nak jadi perempuan ni kan. Lepas tu kan Pak macam berani pun nak menyuruh sekarang tak jumpa. Saya tak sebut nama yang saya sebut nama kau jangan. Jadi ini contoh. Jadi alhamdulillah, hari ini kita bersama, diam tak diam kita dah sampai pada Dewan Kebaikan 8 Ramadan. Tahulah pakai Dewan. Tak diam kita dah sampai Dewan ya, 8 Ramadan. 8 Ramadan. Ayat yang paling mahal apa dia? Kita sebut apa dia? Tiba-tiba dah 8 Ramadan. Kira 7 hari itu dia tak sadari, betul lah kan? Tak, itu saya cakap, saya tak ada bawa cerita tu. Saya kata dulu waktu kita sekolah rendah, kita tengok jam tu tak bergerak jam. Aduh, lambatnya nak berbuka kan? Masa kita sekolah rendah, bila kita dah ada kawan-kawan BFF kan, best friend forever kan, masa tu dah kawan dah sibuk cerita tu cerita ni, kejap dah berbuka, tapi lambatnya nak raya. Betul tak? Tapi bila kita cakap baru hari tu puasa, dah puasa balik, macam hari tu raya ni dah puasa balik. Mana kata apa ayat dia? Cepat masa berlalu. Tak, tandanya kita dah semakin dekat dengan apa Imam Al-Ghazali kata. Yang ringan itu melakukan dosa, yang berat itu mengerjakan solat. Yang jauh itu masa lalu, yang dokek itu adalah kematian. Dokek dah nak mati. Rasa-rasa macam apa kan? Masa muda lagi. Ada yang dalam ni rasa muda-muda lagi. Kita rasa macam anak kita kecil lagi.
Tiba-tiba darjah 3. Tiba-tiba kat ayat kan. Nanti kan tiba-tiba anak kata ikut, Mama, aku nyampah tu Mama, Putrajaya kan, Mama lah kan. Takkan Oma kan, Putrajaya, Prisin. Balik kampung, Mama, dia macam budak tu, yang nenek muntah kan ada. Tak pada dengan kampung, Mama nyampah ni. Dia nyala. Kan? Anak itu ni, tiba anak cakap, Mama, Halu nak kahwin. Perannya tau masa tu. Masa tu kita akan cakap, cepat betul masa dulu. Macam baru semalam hantar anak kita di sekolah. Tiba-tiba dia cakap macam tu. Mana nak beritahu? Begitulah dunia. Sementara sifatnya. Dan hari ni bila kita cerita tentang takkan puasa je, kan? Takkan puasa je, maknanya banyak lagi yang boleh kita raih. Ramadan tu sendiri kita tengok, orang perempuan dah buat pahala, malam Ramadan dah buat pahala dah. Terutamanya yang period malam Ramadan. Alah abang period. Ada tak yang cakap macam tu kat suami ni? Abang period abang. Rupanya Allah bagi pahala dah. Kekecewaan kita tak boleh beribadah sebabkan datang bulan. Nampak? Lelaki yang kecewa malam Ramadan tak dapat pahala dah. Puasa besok. Heran betul bapa tu cakap dengan anak kan, macam mengumumkan kematian. Nah, besok dah tak boleh makan tau. Apakah sedih macam tu? Kan? Jadi apa maksud puasa itu sendiri? Asyam. Apa maksud asyam? Siam ni dalam bahasa Melayu biasa maksudnya Thailand. Ya. Itu siam, kan? Tapi asyam dalam bahasa Arab bermaksud perihal menahan diri daripada bepergian pada satu tempat ke tempat yang lain. Ibnu Manzur kata pula, asyam ni menahan diri pada makan, minum, nikah dan berbicara. Makan tak boleh, faham. Minum tak boleh, faham. Nikah tak boleh nikah kau bulan puasa. Boleh nikah tak bulan puasa? Boleh ke tidak? Boleh. Jimat belanja. Majlis akad nikah berlangsung jam 10 pagi. Jamuan berlangsung waktu sahur. Confirm tak ramai. Waktu sahur kau boleh makan, kan? Tapi maksud nikah ni adalah yang tak boleh perbuatan orang bernikah. Jadi orang perempuan tolong jaga benda ni. Orang perempuan. Dahlah Ramadan tu berasal dari perkataan Ar-Ramdu. Siang yang panih, la ilaha illallah, jangan cakap lah. Bulan lain kau tak buat perangai tu. Bulan puasa lah kau berkombal lepas. Siap buah kipel. Panas. Panas. Suami kat sofa. Allah. Aku lagi panih tengok kau. Jangan kira tua bodoh tau. Orang lelaki belum puasa tiang elektrik pun nampak lawa kau, jangan main. Jadi jangan diuji-uji. Keluar bilik air, capek ke baju. Jangan tergaru, biar 5 jam. Jangan, ya. Dan berbicara. Bercakap pun tak boleh. Boleh cakap benda yang manfaat dia. Macam tadi saya lalu tadi. Apa yang kau cakap? Berdosa tau. Tapi saya maafkan. Yang tak dengar kau orang kumpet orang yang perlahan. Tinggi je. Kau tak pernah tengok orang. Arah betul lah. Mana tak galak, dia tahu dia cakap.
Seorang tu bila buka amal dalam TV nampak tu hajar. Tapi saya maafkan. Senang urusan. La ilaha illallah. Yo, tu sebab cakap dah berhenti cakap benda-benda tak elok. Berhenti cakap benda tak elok. Cakap yang baik-baik. Kemudian bila kita sebut tentang Ramadan, anak-anak dah tanya mak dia. Mak tanya, kenapa kita kena puasa? Kau ada tak anak tanya? Saya tanya, ada tak anak tanya? Ada. Tolong jangan jawab macam orang dulu jawab. Mak, kenapa kita kena tak puasa? Kenapa kita kena puasa? Tak puasa tak digaya. La ilallah jawapan kau. Budak sekarang bukan macam dulu tau. Budak sekarang macam adik. Tengok orang lain tu elok, tak puasa elok ada gaya. Seorang lagi, kalau tak puasa tak dapat duit gaya. Lagi tahu mengajar anak kita bagi upah. Berlaku hari ni orang tua tu tak sihat, minta anak hantar pergi klinik, hantar mak pergi klinik. Kalau tak mak dapat apa? Hari ni penceramah dulu pernah sebut, adalah dia sebut kalau siapa yang puasa tapi tak semayang, tak beribadah, standard budak darjah 2, dia kata. Setakat lapar dan dahaga. Masalahnya hari ni budak darjah 2 pun semayang. Dia pergi kelas agama petang, dia mengaji, dia tadarus. Lagi tahu kau budak darjah 2 tu. Nampak? Jadi kena jujur. Mak, kenapa kita kena puasa? Nah, kita kena puasa sebab Allah suruh. Tapi jawapan tu takkan berakhir di situ. Soalan susulan datang. Bila? Lama dah. Masa tu kau belum lahir lagi. Kau jangan tanya apa-apa lagi dah. Jawapan tu adalah sikit, tepat sikit lah. Kena tambah lagi jawapan dia. Lama dah Allah suruh dalam Quran. Tak percaya cuba lu tengok dekat dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, dia tak sebut orang Putrajaya. Dia tak sebut wahai orang Johor, orang Singapura, tak. Dia tak sebut orang Islam pun tak sebut. Sebab ada orang tu Islam tapi tak puasa. Saja-saja tak puasa. Tapi disebut wahai orang-orang beriman, orang yang percaya kepada Allah, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Seperti mana orang-orang sebelum kamu diwajibkan berpuasa. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Clear jawapan kita. Anak kita boleh tengok dan tafsir. Lah betul lah mak. Sebiji. Mana? Jadi puasa itu apa mak? Puasa itu menahan diri daripada makan dan minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa, daripada terbit fajar hingga terbenam matahari kerana Allah. Itu dia. Soalan semalam saya online. Ada apa Allah tanya, Ustaz boleh tak kalau kita berkumur dengan tengok ais limau? Angang betul aku nak sampai soalan tu lah. Itu bukan kumur tu, kau nak minum tu, saya kata kan. Macam-macam soalan ni. Aduh. Jadi bila kita sebut tentang puasa ni, kan, bukan sekadar puasa, tapi ibadah yang dah tersedia untuk kita. Bulan ni penuh dengan keberkatan. Kerana 10 hari yang pertama dipenuhi dengan kerahmatan daripada Allah. Kenapa nak rahmat? Hanya dengan rahmat kita boleh masuk syurga. 10 hari kedua penuh dengan pengampunan daripada Allah, maghfirah. Melainkan dalam dewan ni ada yang berani angkat tangan. Alhamdulillah, daripada awal tahun itu sampai sekarang belum ada dosa lagi dah tolong kat tangan.
yang angkat tangan tu pun berdosa lah, sebab tak sadar dia berdosa. Dan 10 yang terakhir adalah pembebasan daripada api neraka. Itu sebab bulan ni bulan yang hebat. Disebutkan sebagai Syahrus Suhur, penghulu segala bulan. Dan bulan ini sebenarnya hebat. Sebab apa? Sebab bulan ini sebenarnya mendidik kita supaya ingat pada orang yang lagi susah pada kita. Kedua, mendidik kita supaya mengingati betapa keadaan orang yang susah tu bukannya sikit-sikit susah tu. Tahu ada orang nak makan pun tak ada. Apalah kita nak makan? Orang kaya kat Putrajaya, kat mana kita nak makan? Orang politik siapa kita nak makan? Tapi bukan itulah cerita kan? Saya tak maksud pun. Tapi orang susah macam. Lepas tu apa lagi? Nak mengawal hawa nafsu. Sebab hawa nafsu HQ dekat mana? Hawa nafsu HQ dekat mana? Kat perut. Itu sebab jangan kita biarkan puasa kita ni jadi puasa yang sia-sia. Ada orang puasa dia puasa ayam mengeram telur. Tahu ayam mengeram telur? Pernah tengok tak ayam mengeram telur? Orang kampung pernah tengok. Orang yang duduk flat dengan duduk dekat bandar tak pernah tengok. Dia tahu ayam kat pasar. Pernah tengok ayam mengeram telur? Tahu? Tahu ke tak tahu? Ayam mengeram telur, dia mengeram telur macam tu kan. Kita rapatnya dia jadi apa? Marah, kombang. Ada orang puasa macam tu, nak marah. Jatuh puyuk pada pun. Bunyi apa tu? La ilaha illallah. Buka TV. Kuat sangat TV tu. Slow sangat tak dengar. La ilaha kuat salah slow dalam. Tukar channel. Lalu lalu depan salah. Lalu belakang pula. La ilaha illallah. Tak tahu dak tu. Tagak dak tu tak tahu nak lalu tak. Itu namanya puasa ayam mengeram telur. Satu lagi puasa kucing. Tidur je. Terbau dia ikan nangkek sikit. Tidur balik. Sampai sahur, subuh tidur. Sampai sejadah tidur. Bang, Zuhur bang. Zuhur lah. Allah. Tidur lah kat story. Betul lah tu. Dah berbunyi lagu tidur lah. Lepas asar, bang asar bang. Lepas asar naik atas katil balik. La ilaha illallah. Bang, nak maghrib nak buka dah. Buka dah. Tu yang dia cakap. Sekarang puasa tak rasa. Tiba-tiba dah buka. Dah kan membutuh kau juga pada pagi. Kan? Jadi bila cerita sekarang ni, walaupun kita ini berpuasa, jangan jadikan alasan. Ya? Kita kena rebut peluang yang ada. Apa kebaikan berpuasa? Pertama, dapat mengurangkan berat badan. Kau tidak duduk di sofa ni tak muat ngam-ngam. Inilah masa dia. Tapi jangan kita balas dendam waktu berbuka puasa. Ustaz Don kata apa? Jangan kita jamakkan. Jangan jamakkan makan breakfast, lunch sekali kan. Jangan. Betul? Nah, betul sahabat saya. Macam tu lah dia cakap. Kita jamakkan. Lepas tu nanti lepas tu tersandar. Terdapat. Betul. Ustaz Don ni kalau saya pengen dia kan, saya ni tak ngumpatnya sebab dia tengah tengok ni. Yang tengah tengok. Saya kalau dengan dia kan, kalau keluar kan mesti saya keluar dulu. Saya laju keluar, dia jangan kau minta memang dia bagi. Ustaz doakan saya Ustaz. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Nama siapa nama? Dia Ustaz Don, itu Ustaz Don. Itu sahabat saya tu memang macam tu. Ya Ustaz. Aduh Ustaz Don. Seronok doa dia tu. Aduh. Dia ada.
Hari itu saya dengan dia sempena RTM 75 tahun itu, saya forum dengan dia, dengan Ustazah Asma'ul. Sekali dengan dia, sama Hindu tu jumpa dia, dapat jumpa kat itu, kan? Jadi dapat kurangkan berat badan kita, kan? Kita makan sikit-sikit je, jangan banyak. Ni masa dia. Kemudian begitu juga kita dapat mengawal penyakit. Ya, pesan laki suami, berhenti-berhentilah merokok. Tak kisah apa bodoh yang boleh mengeluarkan asap kat mulut tu, vape ko, exhaust ko. Takkan halang kau kemana ke asap, kau sadut betul asap ke exhaust. Keluar kan. Tahu tu dah orang mampu je, memakak kau tu kan. Masalah orang isap rokok ni, kenapa kita cakap haram? Sebab tak ada kebaikan. Malah ada orang keliling pun ambil kerosakan itu yang kita tak nak. Ni tolong potong potikan yang saya cakap hari ni, kan? Tolong bagi ke suami semesti. Cakap betul je kita orang. Macam saya makin pernah cuba terbakar bibir adik saya, gulung sahabat, terbakar, menyalu api bagi bibir. Mak saya cakap apa? Anak mak jangan sokok, tak sokok. Kemudian nampak kurangkan tekanan darah tinggi. Orang darah tinggi kurang bulan puasa ni. Dia dah buat ni lah dengan biarlah. Macam tu kan. So elok. Bang, anak kita tak balik lagi. Tak balik tu. Kemudian dapat memberikan rehat pada sistem penghadapan. Dan kenapa langsung tak boleh makan? Kenapa langsung tak boleh makan? Sebab bila tak boleh makan ni, kita akan dapat kawal nafsu kita. Sebab nafsu atau Allah Ta'ala cipta nafsu. Nafsu ni makhluk Allah. Allah tanya nafsu, kau siapa, aku siapa? Aku, kau. Punya belakang. Letakkan dalam api neraka 100 tahun, bawa keluar balik. Aku siapa, kau siapa? Aku, kau. Sombong dah. Letak tampik sejuk 100 tahun, bawa keluar balik. Aku siapa, kau siapa? Aku, kau. Akhirnya Allah Ta'ala perintahkan agar nafsu ni dilaparkan selama 100 tahun. Akhirnya bila bawa keluar, Allah Ta'ala tanya, aku siapa, kau siapa? Sesungguhnya aku adalah nafsu dan kau adalah Tuhanku. Nak menunjukkan nafsu kalah dengan lapar. Mana tak sebelum PKP, sebelum PKP, zaman kita buffet Ramadan. Ingat tak? Masihkah kau ingat? Ingat tak? 17,000 tan makanan dibuang setiap hari. 17,000 tan makanan dibuang setiap hari dulu. 270,000 tan makanan dibuang sebulan, iaitu makanan 270,000 tan makanan yang belum diusik dibuang bulan Ramadan. Ya Allah, punya bubuk perangai. Tengok Mak Saleh tu kalau kat buffet dia buat macam mana. Dia ambil satu-satu, dia duduk makan, dia menikmati makanan tu. Tak cukup, bangun dia ambil tak lagi, zap, duduk makan. Sampai yang ketiga dah, lepas tu tanya, nak lagi tak? Enough already. Cukup. Kita kaedah aja tu. Tertinggal ke tadi? Duduk ke meja makan, duduk, perjuangan belum selesai. Ternampak pinggan kawan, mana kau dapat kambing? Bangun balik tak cari, bangun cari. Itu masihkah kau ingat? Iya, kan kita dulu macam tu. Jadi nak kawal gitu. Tahun lepas kan dah lain. Kita banyak belajar dalam musim PKP. Barulah kita sadar waktu PKP itu sejadah ada 3 helai dalam rumah. Nak berjemaah ramai. Itu pernah paket kelab kebajikan. Itu bang ada anak ramai lalu terpaksa pakai kain batik lompeh bini itu. Masa tu barulah suami sedar
Banyak lagi surah dalam Quran itu daripada surah Al-Ikhlas. Itu surah dibaca sepanjang dia jadi imam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ke main hari ni. Qul huwallahu ahad. Anak belakang dah. Anak kat belakang dah tahu. Tak ada abah, tak ada lah surah lain tu. Pada mula baby lah. Dan ramai juga bapa-bapa yang tak dapat tidur malam raya menangis menghayati teks khutbah yang dibacakan esok pagi. Berdiri di atas sofa, mimbar tak ada, atas sofa baca khutbah. Kemudian barulah ayah tu faham erti kecil hati. Bila dia baca khutbah, anak tidur. Dia tidur, tu imam baca khutbah, dia tak rasa apa. Faham tak? Itulah hebatnya. Tahun ni menarik nafas lega. Kerana dalam khutbah boleh pergi ke surau balik. Dan kenapa kita kena lapar? Kata Imam Al-Ghazali, orang yang terlalu kenyang ada 5 penyakit. Pertama, dia akan ingkar kepada Allah. Tak percaya, cuba tengok yang makan sampai tersandar. Dia nampak kipeh tu 3. Kipeh tu 1 dia nampak 3. Orang perempuan dia dah siap tarawih awal, betul tak? Dia cakap, "Bang, tarawih." Tapi dia cakap apa? Dia melalui proses hibernasi di ruang tamu. Dan proses bersalin kulit tu akan selesai selepas orang selesai tarawih. Itu masalah lama. Masalah terlalu kenyang. Tak boleh. Kedua, dia tidak akan mengasihi orang lain sebab kata Imam Ghazali, dia memikirkan yang orang lain kenyang macam dia. Ketiga, hati ini tak dapat diresapi oleh hidayah. Dan juga dapat mendengar kata-kata nasihat yang baik itu dia tak akan dengar sebab dia terlalu kenyang. Keempat, kata-katanya tak pernah menyentuh hati orang lain, menyakit hati orang kan. Nah, janji kau ada. Ayat tu. Dan begitu juga dia akan dihinggapi banyak penyakit. Kenapa Ramadan ini istimewa? Nabi boleh berperang, takkan kita tak boleh kerja? Kan? Nabi boleh berperang, takkan kita tak boleh bekerja dengan baik? Nabi bukan hanya berperang dengan 300 bala tentera nak lawan 1000. Dan Nabi menang pertandingan itu, peperangan itu Nabi menang dengan tahap puasa. Maka kita jangan bagi alasan puasa ni penat sikit lah. Allah. Itu kan? Tak bolehlah bagi alasan. Dan orang lelaki pun kena ingat, orang lelaki kena bantu orang perempuan kat rumah. Jangan biar semua kerja-kerja orang perempuan. Sebab orang perempuan ni tanggungjawab dia sebenarnya melahirkan anak dan melayan suami je. Saya selalu cakap, orang lelaki marah saya bila saya bagi statement ni. Orang perempuan hanya melahirkan anak dan melayan suami. Itu saja. That's it. That's all. Habis yang lain masak, jaga anak, komel rumah, cuci rumah, apa pun besarkan anak, didik anak, semua tanggungjawab suami. Ya, cuma tu lah. Cuma orang perempuan cukup baik hati, dia bantu suami banyak perkara, dan suami perlu hargai. Betul lah. Orang perempuan dia akan cuci toilet, dia akan ni. Cuma perempuan jenis dia cuci, dia kena cakap. Dia takkan simpan. Itu bukan perempuan, kau kena cakap. Penat abang, ya Allah abang. Aduh. Dia takkan puas hati kalau suami tak ni. Apasal? Ya. Kena tanya selalu. So orang lelaki, cuba kau tahan. Kau jangan tanya. Kenapa? Memang tak nak tanya ke? Akan keluar soalan tu. Penat tak?
Abang tak perasan ke bilik air? Kita masuk bilik air, keluar dia tanya, tak perasan ke bilik air? Oh sudah. Apa yang lain dengan bilik air? Jauh lagi. Lepas cuci tu tak nampak ke? Oh patut abang nampak macam cerah sikit kan? Ya, sebab orang perempuan ni dia lain. Dia kena ungkap. Orang lelaki ni dia lain. Dia tak perasan. Dia lain. Orang perempuan dia nampak langsir tu terjongkit sikit kan, hilang pun dia nak masak lagi. Orang lelaki langsir tu sampai kaki dia, dia relax main pun. Tak nampak ke langsir tu? Kejap dia naik lah tu. Allah. Orang lelaki beza kan? Tapi sebabnya jangan bagi alasan. Dalam bulan Ramadan kita lagi kuat beribadah sebab pahala sunat menyamai pahala wajib. Ibadah sunat menyamai pahala wajib. Dan yang wajib dapat hingga 70 kali ganda pahala. Rugi gitu. Allah Ta'ala bagi tahu sesungguhnya setiap amal kebajikan manusia buat ni, orang Islam buat ni, dapat antara 10 ke 700 kali gandaan pahala, melainkan puasa. Kenapa? Kerana puasa adalah untukku dan aku sendiri akan memberikan caranya. Kerana mereka meninggalkan makanan dan juga syahwat kerana aku. Sesungguhnya orang yang berpuasa diberikan 2 kegembiraan, iaitu pertama kegembiraan ketika berbuka puasa dan kegembiraan ketika bertemu dengan Rabb-Nya. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi, lebih harum daripada haruman kasturi di sisi Allah. Jangan sesaja kearahan mulut kau ke orang. Bau kasturi tak umat. Bayangkan saya itu live dengan TV Hijrah pakai Wiser tu. Tak tahan pun nampak sendiri. Bayangkan. Episod pertama tu boleh tahan. Maksud-maksud, itu kalah mas ni, tak tahan lah kan. Rupanya dia ada alat sekali, dia spray, ada bau lemon. Okey, sabar boleh. Iya. Jangan kau agak-agakkan bau mulut kan. Ya. Jadi makna kata amalan yang boleh kita lihat, target kita nak, kenapa kita kena beramal ni? Target kita apa? Dalam Quran tadi sebut la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Kata Sayyidina Ali, latihan takwa pertama, khauf Rabbul Jalil, takut pada Allah. Takut pada Allah bukan hanya puasa, termasuk juga kerja kita. Bila bos ada kita buat kerja, bos tak ada tak buat kerja. Maknanya itu tak takut Allah juga. Kita buat kerja bukan sebab bos ada, tak ada. Kita tahu Allah Ta'ala perhatikan amanah kita bekerja. Betul tak? Datang awal, datang lambat, amanah. Kalau ikutkan, tak payah buat sistem punch card kan? Kita hapuskan sistem punch card. You all tetap akan datang kerja kan? Betul tak? Tak payah sistem punch card. Betul tak? Nah, kita stres datang kerja, seolah kena kejar. Relax kan? Betul tak? Tak berani dia jawab ni soalan trik ni. Tak payah mesin-mesin punch card, pakai buku macam dulu. Syamsul Amri Ismail 7.30 pagi sign. Sazah Azah sama seperti di atas. Cik Alwi sama SDA. Kira kalau di luar datang baguslah, serentak sampai. Nampak. Tapi orang pakai tamprin lah sekarang kan, tak pakai macam dulu yang dulu yang sotong gurita tu lagi bagus. Itu sotong gurita keletak. Siapa pergi? Confirm dia datang kan? Itu yang banyak keadaan dulu, roh dah sampai, jasad belum tiba. Kebanyakan dulu.
Sebenarnya tak, orang perempuan ni dia stres. Orang perempuan dia datang kerja dan datang awal, balik pun dia nak kena balik awal. Betul tak? Orang perempuan dia fikir anak dia, kan? Tak anak dia, anak mak mentua dia. Laki kau lah, dah lambek pun nak fikir siapa ni? Itu sebab orang perempuan je tengok muka dia dekat traffic light tu, ya Allah, stres. Dagu atas steering. Dia punya marah, puasa ni kau marah. Tidak, bodoh kita, bodoh. Cepatlah kita. Dia marah kita depan. Kereta tu berhenti, yang kau pergi horn buat apa? Sian tu, Allah, macam-macam. Sabar, kita puasa ni, sabar. Ya? Kita takkan buat tau. Tengah bawa kereta, kita masuk corner kau berguling-guling dengan jagung malam tadi. Hai jagung ni saja je kau kan? Berhenti dekat tu, dekat area PSCC tu, dekat tepi jalan tu. Biasanya situ kereta tak banyak sangat lah. Kalau lalu pun di jalan utama, dia tak perhati sangat kiri kanan. Berhenti situ, tengok side mirror, rendahkan seat sikit. Ambil buka je, cepat minum, cepat ambil. Lepas tu buang. Jangan tinggalkan kesan ni lah. Kita buat tak? Tak, kita tak buat. Sebab kita masa tu derasa. Sebab Allah Ta'ala beritahu, aku sendiri akan memberi ganjarannya. Mana Allah perhatikan kita direct. Macam tu juga orang lelaki. Isteri di pasar, anak di sekolah, buka pintu PTS. Ternampak cendol malam tadi. Siap mi hijau tu keluar. Dia macam manggil, Siana. Ni saya ajar cara dia. Ambil hero, mi tu jangan tinggal selai pun. Suruh. Apa itu cuci, tangkup kan, letak dekat sinki. Jangan risau orang lelaki. Orang perempuan Allah jadikan dia memang perasan apa yang ada, apa yang tak ada. Aku pun tak tahu macam mana dia jadi cantik. Dia buka test, bukan dia cendol ke tadi? So kita relax. Jawapan dia tenang, jangan berubah. Ekspresi muka relax. Jangan macam ni. Tadi abang buka, dah tahu yang pergi ke pasar, abang nak tengok apa benda, tak ada. Abang buka, tertangkup cendol tu tadi, tumpah habis. Kesian lah yang balik pasar kan, alam nak mop. So abang kutip siap-siap, abang nak mop apa semua, abang cuci, membuang dah sampah tu siap-siap. Sian lah yang kasih bang. Tentu Tapi buat tak? Tak buat. Sebab tu hebat. Khauf berjadi takut pada Allah. Sampaikan aku yang hidung takut. Jangan kau puasa kan, jangan. Mak bapak kan, bapak macam tu ni paturan. Jangan. Nak bergerak-gerak hidung lah. Melambai hidung. Macam mana? Pergilah ke pasar Ramadan. Orang jawab kita lah, Allah, kau bersih kalau hidung lah. Sesungguhnya aku berpuasa. Tak yalah, tahu mana nampak. Setakat nak bersihkan hidung, tak ada masalah. Biar air bersih, tak ada masalah. Dia masalah tu kau jolok sampai hilang mata hitam. Punya feeling tu kan. Itu tak boleh. Saya ingat saya camahkan di Masjid Bukit Aman. Ustaz, kita orang baru kahwin, kita orang sama. Lepas tu tiba-tiba azan, macam mana soalannya. Tak, kita mungkin galak tau, tapi benda tu mungkin berlaku. Kita rasa malam lagi, rasa macam awal, tengah-tengah. Saya dengan Abang Samsul Rau masa tu dekat Masjid Kiaman tu, kita orang forum dua Samsul. Soalan tu keluar. Jadi bila dia tanya soalan, Abang Samsul Rau, biar dia jawab, apa pula kau lagi lama kahwin dengan aku sekarang kan? Jadi saya cakap, sebelum saya jawab, saya nak tanya dulu. Masa azan tu, dah sudah atau sedang berlangsung? Cakap. Nah, kau nak jawab dulu. Jadi saya kata,
Kalau dah sudah terdengar azan, jangan panik. Masuk bilik air, kau mandi wajib, mandi, gosok gigi, coba sambil wudu, kau keluar, salat macam biasa, teruskan puasa. Yalah, tapi ponek sikit lah walai sahur kau pokok kau. Tapi kalau ketika azan tu sedang berlangsung, event tu sedang berlangsung, terdengar Allahu Akbar, berhenti. Udah macam tu, ada mesti macam tu. Dia kata sudah berhenti, stop. Orang bang berhenti bang, macam tu cakap. Yang lelaki jangan Allahu Akbar, sikit lagi. Jangan ya, jangan. Itu kocik pasal tu ya. Okey, itu dalam bab khuruf jalil. Kedua, a'malu bitanzil, beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Jadi jangan kita puasa je, banyak amalan yang ada pada bulan Ramadan. Ketiga, qanaah, berpada dengan yang sedikit. Selain pada kita bersederhana, berpada yang sedikit, ingat orang-orang yang susah. Dan yang keempatnya adalah persediaan untuk hari kebangkitan. Surah Al-Hashr ayat 18, Allah Ta'ala beritahu, hendaklah kamu melihat apa yang kamu usahakan untuk hari esok. Maknanya hari kiamat, ada tak bekalan kita. Maka antara amalan yang kita kena jaga, pertama, sahur kena jaga. Ada tak kawan-kawan kita sebut, aku puasa, aku memang tak sahur, tapi aku okey. Ada tak? Ada. Cakap dengan kawan tu, bukan masalah kau okey tak okey, salah Nabi suruh. Faham? Macam tu cakap elok tak faham. Bangun sahur. Nabi kata makan sahur adalah makanan yang barakah. Jangan sekali-kali kalian tinggalkan. Nabi dah pesan. Bangun sahur, Nabi kata. Makan sahur kerana Allah dan malaikat berselawat, kata orang-orang yang bersahur. Bangun sahur, makan sahur, jangan sekali-kali kalian tinggalkan, walaupun hanya seteguk air. Makan sahur makanan yang barakah, jangan sekali-kali kalian tinggalkan, walaupun hanya sebiji buah tamar. Standby tepi bantal, buah tamar. Air dekat meja tepi, tidur. Gigi palsu jauhan. Takut kau tak perasan. Atau kamak kau kurma rumput gigi. Salah ustaz yang pagi kan makan tak boleh makan banyak sahur. Walaupun kita nak, kan biasa waktu berbuka tak apa, ni simpan yang sahur sok nak makan, kata. Tapi pagi tak makan. Sebab muka macam muka nak kena tinju. Bangun kira nak makan memang tak boleh. Yang bini dah awal bangun dia segar. Abang cakap apa? Apa? Nasi. Lah tahu batu. Nasi cakaplah betul-betul. Nasi okey. Apa dia? Air okey. Air tercakik dia kata. Nak air pula. Jadi macam mana cara dia? Bangun, basuh bilik air, gosok gigi, mandi, shampoo, segarkan badan betul, ambil wuduk, solat 2 rakaat. Paling tidak, lepas solat 2 rakaat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tengok perut dah koncong dah. Lapar perut. Masuk tu makan. Betul. Kita disunatkan melewatkan sahur. Tapi lewatkan sahur bukan pukul 8 atau breakfast tu. Jadi mana kata dalam 5.30 tu cantik lah kan. Kita imsak dalam 5.55 ke je tu, 5.50 imsak. So berhenti dah, rehat. Anak yang baru belajar puasa kan, tiba azan, Allahu Akbar, berhenti. Anak tengah mengunyah lalu, podeh pak, malam kan minum, lah dah belum tahu tu siap. So dia kalau kita tengah makan, tiba-tiba dengar azan, Allahu Akbar, macam mana? Habiskan yang ada kat mulut ni. Tapi jangan kau kunyah dah lama.
Dah sampai office tak habis punya. Itu bekalan nama tu. Telan yang tak akhir tu. Ingat. Kadang punyolah kan. Jaga. Makan betul-betul sahur. Kemudian berbuka puasa. Kita disunatkan mengawalkan berbuka. Maknanya Allahu Akbar. Allah malaka sumna bika amanna wa laka aslamna wa rizqika aftarna bi rahmatika amin walhamdulillahi alamin. Makan. Nabi pesan apa? Jangan sekali-kali kalian mengutamakan solat daripada makan pada waktu berbuka. Kena makan. Tapi disebabkan sunat mengawalkan berbuka, dia nak kerja yang paling awal. Dia dengar bunyi mikrofon. Pegang pertama, pegang dia suara nak pegang. Kita yang pertama kat Putrajaya ni buka puasa. Rupanya Allahu la ilaha illa. Dah tolat. Apa dan muka kau? Tak payahlah macam tu. Allahu Akbar. Doa macam saya dengan arwah abah saya dulu. Memang dimakan buah taman, diminum air masak, solat dulu. Sampai sekarang saya pun ikut ayah saya macam tu. Elok macam tu. Kita makan buah taman, minum ringan. Kadang ada satu family dia buat macam tu. Satu family makan ringan dulu. Pergi solat sekejap, dah bagi salam. Dia tak ada baca ayat panjang, biasa je. Bagi salam, doa, alhamdulillahirrahmanirrahim, baru makan berat sikit. Itu pun jangan makan banyak. Makan sekadar bekalan tu. Untuk cepat-cepat makan, kita duduk kat ruang tamu. Jangan duduk di meja makan sementara menunggu isyak. Jangan. Takut perjuangan tak selesai. Pergi duduk kat depan, tengok jam. Okey, jom siap nak pergi tarawih. Macam tu. Makan buah tamak, minum air masak, salat. Tapi kalau makan buah tamak, minum air masak, salat, tak khusyuk, lagi baik kau makan. Makan buah tamak, minum air masak, Allahu Akbar. Tak dengar ke dapur. Pelacap bunyi. Anak-anak mengajar kat siput sadut. Seruk, sak. Oi, sedap lah. Sedap lu. Yang ayah, habislah ni kau. Aduh, tadi boli dah lah tak banyak siput dua. Tak masuk tak tidak lah ni. Kan? Jadi tak khusyuk, baik kau makan. Ataupun bosan kat rumah. Abang nak salat dulu, tolong simpan siput. Banyak lah bang, siput bani pun dah. Jadi jangan makan banyak sangat. Nanti lepas tarawih kita boleh makan lagi. Kan? Kemudian tadarus. Bertadarus. Sini ada, siapa join grup tadarus sini? Angkat tangan. Tak ada. Ada grup tak? Ada. Kami tak nak tunjuk Ustaz. Cukup-cukuplah pahala kami dikurangkan. Kami tidak mau riak Ustaz. Okeylah, faham. Ada ni, Ustaz boleh tak kalau kita nak tadarus online? Boleh. Ada orang ngaji macam ni lah. Saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Sejam dia baca, alhamdulillah hari tu tak ada salah. Ustaz tu dah hang. Lain dia tak ada. Yang seorang Ustaz, boleh tak Ustaz, kita mau kahwin suami kat Sabah, saya kat KL, boleh tak kita nak sembahyang tarawih berjemaah secara video call? Boleh tak? Pakai video call, boleh tak? Saya kata kalau boleh dah lah, mau sembahyang dapat TV lah. Dapat macam dia lah, haram sembahyang ni. Nampaklah. Kemudian zakat. Bayar zakat. Macam perempuan dia jarang biasa suami bayarkan kan. Tapi siapa yang pernah bayar sendiri, dia tahu betapa leganya hati dapat bayar zakat tu. Itu baru RM7 punya lega. Belum lagi zakat harta, zakat simpanan, belum lagi zakat ameh perak yang kau pakai. Bukan lagi ameh yang kita simpan, ada timbangan dia. Belum cerita lagi emas hiasan kat rumah, semua ada kira. Jadi jangan lupa tu juga Walaupun tu boleh bayar selepas raya, tapi pastikan kita ambil note benda tu.
Ambil perhatian. Kan macam orang perempuan bagus, dia rajin. Kadang zakat pendapatan tu gaji dia tolak setiap bulan kan, potongan zakat berjadual. Tahniah, tu bagus cara dia. Malahan siap ada yang buat potongan zakat tu, siap dia buat potongan untuk suami pun ada dia buat tu. Ada punya baik je lah. Kan? Kemudian begitu juga tarawih. Tarawih ni yang tanya, Ustaz elok 8 ke 10 ke 20? Sebab Negeri Sembilan ada yang buat 10 rakaat. Elok 8 ke 10, 20? Yang eloknya buat. Dia memikirkan 8 ke 10, 20. Dah 28 Ramadan dah masa tu. Tak yang decide lagi. Buat. Dan seronok macam mana pun kita tak boleh cakap Cik Alwi, tolong buat surat sikit Cik Alwi, hantar kat Jabatan Menteri Bahagian Agama, tolong tanya mereka. Kami seronok tarawih ni, minta lanjutkan sampai Syawal. Tak boleh. Tak boleh. Jangan kau jar yang laju. Bagus surau tu. Dah lah 8. Laju pula. Pukul 9 siap tahlil. Wih, ya betul. Dia kalau mendapet imam tu, dia orang perempuan dekat balik tabir tu dah tahu dah ragam tu. Dia sambil-sambil pakai telokong tu dia dengar Allahu Akbar. Jangan geng-geng ada mana tahu dah. Allahu Akbar. Habislah kita. Perempuan. Ada seorang kampung ada macam tu kan. Dia kalau dapat Allah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Soalnya makmum amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu Akbar. Woi, power imam ni weh. Dia ambil skotol dia. Hui, laju, copek siap Ramailah datang surau tu. Yang dia tak tahu tahun tu dah berubah. Imam yang laju dia dah pindah ke masjid. Dengan imam lama. Motor ke surau ni, motor ni ramai ni. Lalu saya dapatkan sah. Sudah. Motor ke weh? Motor dah ni. Allahu Akbar. Yuyo ke weh? Bismillahirrahmanirrahim. Senyap. Kalau senyap lah imam weh. Alhamdulillah, kebanyak kawan. Alhamdulillah, amin. Yang seorang confirm salah surau. Yang seorang ini baru isyak ni. Tarawih ni lah. Jangan kau jalan laju-laju. Tak, sebenarnya tarawih ni sebenarnya rehat. Kalau kata kita lepas bagi Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bila imam dah bangun Allahu Akbar, kita boleh relax dulu. Satu saf tak bangun ni. Yalah, nampak. Kan jangan beryolah kau lu kuih. Biar kuih satu ni pun tak jalan. Iya, penting buat ya. Kalau tertinggal pun tak sempat nak pergi tarawih dekat masjid, buat sendiri kat rumah. Ya, jangan tinggalkan. Rugi. Dan begitu juga ada satu malam yang hebat yang diberi nama sebagai malam 7 liku. Malam apa? Lailatul Qadar. Masih baik kan? Ada yang cakap malam 7 liku. Malam 7 liku untuk tua dulu buat apa? Pasang pelita biar rumah kita bercahaya, cantik. Malaikat nampak rumah kita. Hanya malaikat tu rabun macam kau. Malaikat tu tahu rumah orang beribadah malam tu.
Berlumba-lumba malaikat takkan tu pergi rumah orang beribadah. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Satu malam, malam Al-Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan. Malam nokah. Satu malam lebih baik pada 1000 bulan. Bersamaan dengan 83 tahun. Poin 3.33333. 83 tahun lebih. Kita hidup pun belum tentu lagi 83 tahun. Kalau satu malam boleh cover, rugi kalau kita tak cover malam tu. Di malam keberapa Ustaz? Nabi dah bagi tahu. 10 malam terakhir kau jalan malam yang ganjil. Tak payah padi-padi kepala. 10 malam kita ibadah. Takkan satu pun tak kono. Paling tidak berbuka puasa ikut sunnah, ingat ikut sunnah Nabi. Faman ahya bi sunnati faqad ahabbani, faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa hidupkan satu sunnah aku, maka dia sayangkan aku, dan siapa sayangkan aku akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga. Buka ikut sunnah. Salat maghrib dapat pahala ibadah. Lepas itu kita sambung makan, niat kerana Allah, dapat pahala ibadah lagi. Kemudian kita pergi tarawih, sembahyang isyak kita tarawih, kita witir, dapat pahala ibadah. Esok pagi kita sahur, niat kerana Allah, juga dapat pahala ibadah lagi. Kerana malam Al-Qadar itu dikatakan bermula selepas maghrib hingga sebelum subuh. Lepas tu pakat pula, kutip duit soal sikit, kutip soal sikit. Kemudian kita bagi kumpul-kumpul, malam yang ke-19, hari yang ke-9, berapa dah ada? Kita ada 5,000. Contoh, dapat 5,000, okey, ni kita bagi dekat satu caterer, tukang masak ni, kita bayar dia. Mesti malam yang pertama hantar dekat ni, rumah anak-anak yatim. Malam kedua tolong hantar untuk makan sahur dekat ni, balai polis ni. Kemudian hantar dekat hospital, frontliner. Kemudian hantar dekat rumah orang warga mas. Hantar 10 malam. Takkan satu malam pun tak kena. Betul. Kita kena ingat dalam kita Ramadan ni ada orang susah daripada kita. Bayangkan orang Rohingya. Telefon Mufti Arab Saudi beberapa tahun dulu. Sahkah puasa kami dengan tahap kami tidak bersahur dan kami tidak berbuka? Kita macam mana? Roti John seorang sebatang, murtabak seorang sekopik, tahu fufah seorang seloyang. Alhamdulillah Allah tahu. Ya, itu sebabnya saya tu kalau sesiapa yang nak bersama dengan saya Datuk Kazim, Datuk Badli Shah, Datuk Nafizah Musa, Ustaz Ilyas Ismail dan Ustaz Jafri Mahmudi, kami sedang kempen korban di luar negara dan dalam negara. Nanti kakak bagi nama dengan nombor telefon dulu. Kalau tak tahu berapa bahagian nak ambil. Sebab kita fokus di luar negara, dan luar negara tu kita fokus di Afrika. Kesian di Afrika tu. Di Afrika kotak tu cecah air makan. Kotak. Dia digendam, dia lembutkan kotak tu, kertas kotak tu. Lepas tu di kepalnya tanah liat tu, yang lumpur tu, bulat-bulatkan bakar jadi cookies. Air tu kita ingat dia minum air teh. Rupanya air lumpur tu cedok, masak tu jadi air minum. Tahun lepas kita buat, pukul 12 malam dia dah beratur dah nak ambil. Di Mali, Rwanda, Chad, Kongo, Nigeria, negara-negara Islam Afrika. Kesian. Dah lah murah. Satu ekor lembu RM2,730 dan satu bahagian RM390. Siapa yang berminat bolehlah bagi nama. Dah ada lah senarai tu. Dah bolehlah jalankan. Ditulis nama. Tak apa fikirlah dulu berapa bahagian. Kemudian siapa pernah minum susu Situ Joy? Ada tak orang? Brother Hafiz Yu, bos nombor 1 Situ Joy, dia akan sumbangkan. Siapa yang ambil seekor lembu, dia akan sumbangkan sekotak susu Situ Joy. Untuk siapa yang tu? Itu salah satu insentif dia dah ajarkan. Dekat belakang sana nampak tak? Tu ada bank banting korban tu, akan bagi nama. Sebab target kita tahun ni, kita kalau boleh dengan 6 duta ni, kalau boleh, kita target tahun ni nak cecah 200,000 bahagian kalau boleh. Dan saya dah bincang dengan Cik Alwi tadi, Ustazah tadi,
Mungkin kita akan selaraskan juga dengan surau, dengan surau. Jadi maknanya surau pun akan dapat manfaat juga daripada ini. Dan yang bagusnya, walaupun kita keluar 391 bahagian, satu bahagian, kita akan tarik 10-20 ringgit, kita akan tarik untuk bantu asnaf di Malaysia. Jadi bayangkan sumbangan kita itu luar negara dan dalam negara dapat manfaat. Ini bukan promote tau, lebih kurang. Siapa yang nak buat kekah pun boleh bagi je nama, insyaAllah. Ingat orang yang susah. Itu je saya kata tu, malam Al-Qadar tak semestinya dengan, selain daripada kita solat, mengaji, kita puasa ni, sumbangan kita dengan orang tu penting. Siapa yang mak ayah dah tak ada katakan? Angkat salah seorang mak ke ayah tak ada katakan? Okay. Sama lah itu, ayah saya pun dah tak ada. Salah satu ni Nabi ajar kita, sedekah niat untuk arwah. Masukkan nama. Kalau contoh macam bila balik raya nanti, alamak tak boleh tahan negeri, sorry, saya telah melukakan perasaan, sorry. Tak, kalau siapa yang berpeluang balik lah, balik. Kalau arwah ni ada kawan-kawan yang masih hidup, sedekah dekat kawan ni, itu pun Nabi ajar. Kadang dia dah tak ingat kan, macam kawan arwah abah saya ada 2 orang yang masih hidup, 2 orang jadi kawan baik arwah abah saya masih hidup dekat kampung mak saya. Jumpa, bagi beras, bagi apa, bagi, ataupun macam saya selalu belanja makan. Bila tarawih ke berapa, cik malam ni semua jangan balik tu. Okey, dia dah tahu tu, saya nak belanja makan, bawa makan, lepak makan, minum. Itu cara dia yang kita boleh buat. Itu cara dia. Jadi mana kata, jangan kita sia-siakan. Itu ada peluang ni, peluang dan peluang murah. Bayangkanlah masuk korban niat untuk arwah. Allah murah, murah bermurah. Sambil-sambil itu nak masuk dalam negara boleh masuk juga, tak ada masalah pun. Yang kita buat kat taman perumahan kita kan, tak ada masalah. Dan begitu juga secara kita tengok secara keseluruhannya, benda-benda baik itu juga ada merupakan ibadah. Benda baik diizinkan oleh Allah, niat kerana Allah. Tengok 3 benda baik diizinkan oleh Allah, niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Contoh hari ni bekerja, benda baik diizinkan oleh Allah, kita jaga iktilat, kita semua kita jaga. Dan kemudian yang ketiga, kita niat kerana Allah, dapat pahala ibadah walaupun datang kerja kat pejabat. Bangun sahur, siapkan masak. Kita masak sahur, betul tak? Betul tak? Mana betul? Kau panaskan aja kan? Tak kisahlah, yang masak-masaklah telur dadah. Yelah, telur dadah kita masak, panaskan. Benda baik kerana nak bagi orang sahur, nak berpuasa. Kedua, diizinkan oleh Allah, rezeki itu pun rezeki yang baik. Ketiga, niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Katalah dapat pahala ibadah, kebetulan malam itu malam Al-Qadar. Macam itu sebab perempuan jangan mengungut bangun sahur. Kelontong, kelontang, kebalun kali, tung tang, membuta je dalam bilik tu lah. Tolong tangga suaminya je lah, bangun, mak kau marah. Itu tak dapat malu. Betul. Cuba tengok ayah tadi. Mak ayah orang tidur, tengok sahur terakhir puasa. Hari ni last kita puasa, sagarlah orang turun. Itulah kita jaga. Jangan kita puasa semata-mata. Sebab Nabi pun sebut, barang siapa yang ketika berpuasa tu dia melakukan dosa, dia mengumpet, dia tak jaga mulut dia tak jaga semua, maka dia akan hanya dapat lapar dan dahaga saja. Jaga, pertama jaga lisan kita, jangan cakap benda tak elok. Kadang-kadang yang kita cakap ni tak keluar ni, aduh, nak komen. Yang lelaki tu marah betul, yang pasal Nilofa tu pasal. Kau marah majlis perkahwinan tu, kata kau tak boleh move on. Kan? Macam-macam komen dia tengok. Kalau kita baca komen kat Facebook dengan IG, kita takut tau tengok dia orang. Dia orang ni tak takut dosa kau. Keluar je gambar mentari, ada yang komen. Balon macam-macam, betul tak? Keluar orang ni bagi statement, balon lagi. La ilaha illallah.
Soalannya Nabi ajar, Nabi tak ajar. Tulislah yang baik-baik. Kalau tak boleh cakap yang baik, apa dia? Diam. Dan orang perempuan dah tak boleh lagi dah cakap, aku ni mulutnya jahat, hati baik. Tak ada mana. Kalau hati baik, mulut pun kena baik. Balik kan cakap, Abang, mari kita buka. Allah, sayang, Abang datang saja lagi. Abang, tak nak buka kan? Wah, lain macam ngajak buka. Mesra macam tu lah. Barulah betul. Suami pula, ya, abang ada hadiah untuk yang ni. Ni apa? Abang dah booking dah. Spa muslimah tu yang. Abang, pergi je. Abang booking? Tapi belum bayar lagi. Wah, terpotong sekejap dia punya semangat. Tadi ingat, tak, orang lelaki kena buat tu. Bagi me time untuk perempuan. Dia lebih sehari sekali. Apa sekali pula? Sekali setahun pun dah cukup baik. Betul tak? Perempuan kan nak banyak. Yang dah pergi masuk dalam. Kesian tengok. Dia bayangkanlah, dia basuh pinggan. Balik kojo tu basuh pinggan. Dengan tahap dia punya name tag. Kau dapat kojo pun pakai lagi. Ya dah. Masuk beli apa? Biar abang sapu. Bagus tak suami macam tu. Ya. Ayah dah shopping baju ayah belum? Nah, ambil 500. Pergi jalan dengan kawan. Jangan dah lama kan tak keluar dengan Naina. Yelah semua kan. Pergi. Abang betul ke? Betul anak-anak banyak ke? Keluar mak dia. Anak-anak, inilah momen bersejarah kita. Hari tanpa tempikan dan teriakan. Mama kau tak ada. Tak payahlah aku kena tengok muka pun kau tahu stres. Ke sini kembali. Sana lama ke sampai kau main lagi kau kan. Balik rumah buka tudung nak kambang macam tu. Rapik baju binatang tu. Belum cari habitat. Pergi mandi. Wah tu soalan tu antara ayat yang biasa keluar. Astagfirullahaladzim. Satu lorong dengan sorok tu. Tapi bila puasa ni kurang lah Bila puasa ni kurang Jadi itulah dia Jadi tuan-tuan sekalian, kesimpulan yang tengok 3 binatang. 3 binatang. Pertama, nama binatang tu adalah ayam yang menggeram telur tu. Ayam yang menggeram telur dia tak makan, tak minum berhari-hari dia duduk situ. Dikawal suhu badan dia tu supaya telur dia tu jadi baik. Dan akhirnya bila menetas, keluarlah anak-anak ayam yang comel-comel. Kepompong, tak makan, tak minum, duduk dalam kepompong berminggu-minggu. Akhirnya bila keluar, terhasillah seekor ramang-ramang yang cantik. Begitu juga ular sawur. Menurut National Geographic Explorer, ular yang bersalin kulit, dia boleh tak makan 6 bulan ke setahun. Itu sebab dia punya Allah malakah sunnah dia tu lain. Lambu seekor pun dia boleh tolak. Tapi nak beritahu, bila dia tinggalkan kelongsong kulit lama dia, kulit dia baru berkilat cantik. Macam tu jugalah Ramadan. Sepatutnya Ramadan menjadikan kita lebih baik lagi. Yang cantik itu adalah akhlak kita, perangai kita. Jadi jangan kita lupa berlumba-lumbalah untuk beramal ibadah. Jadi itu saja daripada saya. Saya ucapkan terima kasih banyak di atas kesudian mengundang saya pada hari ini. Lepas ini saya nak ada satu lagi ceramah. Sebab saya bagi awal sikit, kenapa saya tahu ada dalam gambar. Gambar tegak RM10, gambar RM5 ya. Jangan berbual. Tak adalah. Okay. Sedikit makluman, saya nak maklumkan kepada semua.